Boleh boleh start? Boleh. Okay. Okey, Dengar suara? okey. Dengar ni. Dengar. Okay. Assalamualaikum Tuan. Kami pelajar tahun 3 dari Universiti Teknologi Malaysia. Saya Fatihah, bersama saya ahli kumpulan yang lain, Afif, Piravin dan Nabila. Kami ditugaskan untuk menulis artikel mengenai profil seorang usahawan Malaysia yang cukup berpengalaman dalam keusahawanan yang boleh kami jadikan contoh. Kami juga ingin meminta izin Tuan untuk merekodkan sesi temuduga ini untuk bagi tujuan untuk dijadikan bahan rujukan kami. Jadi boleh kita mulakan? Okey, boleh. Okey, okey. Saya mulakan dengan soalan pertama. Apakah bisnes yang Tuan jalankan? Okey, bisnes yang saya jalankan adalah F&B. F&B yang saya jalan adalah restoran, kedai makan. Kedai makan apa? Kedai makan nasi campur. Itu adalah main kami lah. Okey, bolehkah Tuan ceritakan sedikit sebanyak latar belakang Tuan sebagai pemilik Cita Rasa Azizah dan restoran Cita Rasa Azizah itu sendiri? Bagi Tuan, seperti nama, tempat asal Tuan, status kekeluargaan, pengajian, tempat tinggal. Okey. Nama saya adalah Encik Syahiran bin Abdul Syukur. Okey, dikenali oleh Encik Yan. Seorang panggil saya Encik Yan lah. Kat kedai tu semua panggil Encik Yan. Okey. Cita Rasa Azizah ni sudah ditubuhkan pada tahun 2000. Okey. So background saya adalah lepasan SPM saja dan ada ambil sinjil culinary art atau seni kulinari lah yang masak-masak tu ya. So saya pernah berkahwin dan mempunyai 1 orang anak angkat. Saya masih mempunyai mak bapa dan Azizah tu adalah mak saya. Okey, saya tinggal di Dengkil. So Cita Rasa Azizah ni terletak di Kajang. Okey, apa lagi soalan dia? Okey. Okey, Cita Rasa Azizah ditubuhkan pada tahun 2000 sehingga sekarang di Taman Sri Kenari, Kajang. Okey, lagi apa ni bagian ni? Okey, soalan lagi? Okey, adakah Tuan mempunyai latar belakang keluarga yang juga dalam bidang keusahawanan? Okey, latar belakang keusahawan, ya, mak saya masa muda dulu dia memang seorang entrepreneur lah yang sangat agresif. Okay. Dia banyak bidang entrepreneur yang dicuburi. Okey, saya hanya cuburi untuk bahagian F&B saja. Sebab ini adalah business family yang diturunkan kepada saya. Sekarang Puan Azizah dah tak buat apa-apa aktiviti lagi lah. Perniagaan semua entrepreneur tidak dijalankan. Sekarang saya yang menjalankan dia punya bisnes. Okay. So bisnes ni daripada enterprise sehinggalah kepada Seram Berhad. Oh, okey. Bagaimana boleh muncul idea untuk memulakan restoran Cita Rasa Azizah? Okey, ini daripada mak saya. Saya tak cerita pada saya. Okey, Cita Rasa Azizah ni diwujudkan sebab mak saya, Puan Azizah itu sendiri gemar memasak. Okey, sebelum dia membuka restoran ni, dia suka membuat masakan kat rumah, jemput orang datang. Setiap kali ada kenduri ke, ada apa-apa majlis keramaian ke, apa-apa jenis sempena ke, dia akan buat makan-makan kat rumah, dia akan jemput semua kawan-kawan dia dan tercetus idea dia ingin membantu orang kat luar sana menerima cita rasa dia. Sebab tu nama dia Cita Rasa Azizah. Baik, seterusnya, apakah cabaran yang dihadapi oleh Tuan sebelum, semasa dan selepas memulakan bisnes ni dan bagaimana Tuan mengharungi cabaran-cabaran ni? Okey, cabaran dia adalah first adalah ilmu. Kalau berniaga tanpa ilmu memang kita akan kenapa ni? Kejap kenapa ni?
Kenapa tak boleh start video ni? Sekejap. Kita tak boleh kat video lah. Macam mana ni? Alamak. Memang mati ni. Sekejap saya tengok sekejap. Sekejap. Okey, sebentar. Kenapa tak boleh ni? Alamak. Sekejap ya. Saya kena buka kat handphone lah pula. Okey, boleh ke kat sini? Boleh. Okey, soalan apa tadi? Cabaran dan cara untuk mengharungi cabaran-cabaran ni. Cabaran. Ilmu dari. Okey, cabaran dia. Sekejap. Okey, cabaran dia adalah ilmu. Okey. Kalau ilmu tak ada masa menjalankan perniagaan, kita akan banyak struggle dari A sampai ke Z. So, dengar tak suara saya? Saya tak dengar suara saya. Dengar. Okey. Okey. So, apa yang saya menerima daripada peninggalan bisnes daripada mak saya sendiri, saya banyak sangat struggle apa yang saya kena catch up balik. Sebab kalau kita ni tak ready untuk menerima apa-apa bisnes atau kita tak ada knowledge pasal ni, no business, jangan cuba ambil alih benda tu sekiranya kita tidak tahu apa itu perniagaan. Sebab saya dulu nak dikatakan memang payah. Saya tak belajar pasal cash flow, saya tak belajar pasal management, saya tak belajar pasal perakaunan, tiba-tiba ambil alih macam tu je. Umpama kita ni berniaga di tepi jalan. Macam itulah umpama dia. Tapi mak saya tidak. Mak saya kesilapan dia yang dia buat dulu, dia tidak mengajar saya. Dia tidak pergi menghantar saya di tempat yang betul untuk meneruskan perniagaan Citra Rasa Azizah ni. So saya belajar sikit demi sedikit lah apa yang kesilapan yang dia buat dan saya cuba perbaiki sebaik yang mungkin. So saya mengambil alih syarikat ni pada tahun 2010. Masa tu saya tengah blur-blur lagi. Masih muda lagi, tak tahu nak buat apa, just ikut je. Tetapi Puan Azizah masih belum keluar dalam syarikat. Struggle dia menguruskan pekerja, menguruskan kewangan, menguruskan cash flow tu, itu standard. Tetapi bila saya mengambil alih sepenuhnya di bawah naungan saya adalah pemilik tu saya seorang dan dia tarik diri, struggle tu mula nampak. Sebab saya nak buat pinjaman loan tak boleh, nak buat pinjaman ni tak boleh sebab nama saya tak kuat dalam entrepreneur ni. So apa yang saya kena buat, saya kena pergi belajar cash flow, kena belajar management. Bila kita dah dapat benda tu, baru kita tahu kesilapan saya. So saya bermula berniaga semula pada tahun 2016 macam tu. Bayangkan daripada 2010 saya ambil alih sehingga 2016 saya ikut je apa yang dia buat. Tapi bila makin lama cash flow tu merosot, aku cakap kenapa ada masalah? Kenapa aku nak teruskan macam ni? Kenapa nak berniaga macam ni? So bila kita kaji, kita tak ada ilmu, kita kena pergi dapatkan ilmu, belajar macam ni. Bukan senang nak jadi peniaga kedai makan ni kalau kita ikut
secara logiknya. Bila kita ikut secara logiknya, kita akan jadilah sama orang yang jual makcik-makcik, yang jual nasi lemak tepi jalan tu. Sebab saya ni restoran, saya tak boleh ikut konsep makcik-makcik tepi jalan. So saya kena ada ilmu. So kenalah pergi belajar sikit demi sikit, saya perbaiki. Sebab bila kita nak submit tax, kita tengok kita punya cash flow, kita punya account semuanya terabur, tak pernah mengikut sistem. Bila kita ikut sistem, mengambil masa yang sangat lama untuk betulkan. Tetapi bila semua dah ikut dalam landasan, alhamdulillah semua teratur, cash flow pun teratur, semua berjalan dengan lancar. Benda yang saya buat, benda dahulu yang tak betul adalah saya tidak mengambil gaji ketika saya mengambil alih. Sebab saya punya pemikiran, oh syarikat ni aku punya, ni duit aku semua. Itu adalah mentaliti yang salah masa saya menerima syarikat tu dulu. So sekarang bila kita dah ada ilmu, bila dah dapat benda yang kena buat, apa benda yang kena buat, semua dah berjalan lancar dan saya pun dah dapat gaji daripada syarikat. So struggle je memang kena ada ilmu lah, tak boleh kita ambil A to Z, kita ikut je apa yang dia buat. Kalau salah, kita tak nak betulkan. Tak, kita kena betulkan kalau sekiranya salah. Kalau tak tahu, kena pergi belajar. Tak tahu lagi, kena pergi tanya benda yang orang yang buat betul. Itu je lah, saya punya struggle. Kalau macam tu, kalau yang macam kita sebelum ni kan ada pandemik COVID-19, banyak kedai ditutup, semua ada. Dengar ke? Dengar ke Encik Syairan? Okey, dengar? Okey, dengar. Okey, okey. Apa tadi, sebelum ni kan kita ada pandemik COVID-19, kedai-kedai perlu ditutup semua. Jadi macam mana dengan restoran Cita Rasa Aziza? Oh, pada waktu itu memang teruk dan sangat teruk sangat dalam perniagaan yang kena buka kedai tu kan, sebab sale memang teruk lah, memang turun 70%, 80% sale turun. Pekerja pula harus dicutikan bergile-gile sebab kita tak mampu nak bayar gaji pekerja pada waktu itu. Tetapi apa yang saya buat, kita kena bina brand sebab masa ni lah orang akan membeli secara online yang mereka trust. Sebab pada waktu itu saya tak ada banyak database. Saya hanya buat benda yang saya tahu pada waktu itu. Saya just share benda yang dekat media sosial. So bila orang nak, orang boleh order dekat WhatsApp lah, sama ada dekat food delivery yang tersedia ke atau WhatsApp dengan saya ke, kita akan beli deliverykan. Tapi majority orang akan walk in datang ke kedai lah sebab ada yang boleh bekerja, ada yang tak boleh bekerja kan. So memang drop lah sale. Okay. Jadi pernah tak Tuan rasa menyesal menceburi bidang usahawanan ni? Tidak. Saya rasa tidak menyesal dan saya suka dengan kerja yang saya lakukan sekarang. Tapi pasal muda-muda saya menyesal lah kenapalah aku dipilih, kan dipaksa berniaga. Tapi bila dah nampak tu, okey, supaya aku tak makan gaji. Kalau mak aku cakap makan gaji, memang aku tak dapat macam ni lah gaya hidup macam ni. Sebab kita kalau kita kalau kita saya fikir nak makan gaji, nak pakai baju elok-elok, nak pergi kerja, pergi hidup aircon semua tu kan, saya tak akan dapat gaya hidup macam sekarang. Saya tak menyesal sebab saya sangat suka berniaga. Sebab saya boleh datang pukul berapa, saya boleh balik pukul berapa. Okey. 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 Seterusnya, siapakah atau apakah pendorong yang membuatkan bisnes ni masih berjalan dengan jayanya sampai sekarang? Pertama adalah Big Y. Tahu tak apa itu Big Y? Big Y. Tak. Kalau kita dalam entrepreneur ni, kita kena ada namanya Big Y. Kenapa kau hidup dalam hidup dunia ni? Kalau kau hidup untuk
tunggu mati, jangan hidup lah kalau macam tu. So BY ni kita tujuan kau hidup dalam dunia ni kenapa? Adakah kau hidup tunggu mati atau kau hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain? Perniagaan itu dinamakan memberi manfaat kepada orang lain. Tahu tak kenapa perniagaan tu wujud? Saya tanya. Boleh jawab tak soalan? Saling bantu satu sama lain untuk semua orang. Okey, pendek kat dia punya short word dia apa benda? Apakah perniagaan tu wujud? Kenapa perniagaan tu wujud? Ada perniagaan tu wujud untuk meraih keuntungan semata-mata? Tak. Habis tu apa pendapat Cik tentang apa itu perniagaan? Saya tolong jawabkanlah. BY tu kita kenapa kita hidup ni kenapa? Sebab kita buat ada benda kita kena nak capai. Kalau kita tak ada BY tu tak ada benda lah kita capai. Maksudnya yang paling senang kita kena dapatkan benda tu sebab apa? Kalau kita dah dapat, apa kita akan dapat? Itulah nama BY. Contohnya lah, selalunya BY ni dia kat mak bapak lah. Kita hantar anak universiti dia dapat pandai. Itu BY mak bapak. Tetapi sebagai saya BY entrepreneur, BY saya adalah untuk membahagiakan mak saya sebelum dia tutup mata. Itu BY saya. Contohnya, bagi apa yang dia nak, bagi kemewahan apa dia nak. Sebab maknya satu. Bukan dia mak ramai pun. Dia sekejap je. Mak saya pun dah 70. Entah bila-bila Tuhan boleh ambil kan. So, apa sebagai anak lelaki, apa yang saya boleh bagi kat dia? Dengan kerja macam ni lah. Saya kerja betul-betul. Kalau saya kerja makan gaji, saya tak akan bagi apa yang mak saya dapat. Nak. Sebab saya mesti kerja keras untuk bagi mak saya apa yang mak saya nak. Contohnya, mak saya nak pergi Singapura, nak pergi duduk dekat Marina Sands. So, saya kena kerja keras lah macam mana saya nak dapatkan mak saya dapat pergi ke Marina Sands tu. Itulah BY namanya. So, soalan saya tadi, apa itu perniagaan kan? Perniagaan diwujudkan adalah menyelesaikan masalah. Kalau tak ada masalah, bukanlah perniagaan. Sekarang ni saya tanya Cik apa Nama apa? Fatihah. Cik Fatihah. Saya tanya, Cik Fatihah kalau lapar lah, masalah tak? Apa dia? Kalau Cik Fatihah lapar, itu masalah tak? Masalah. Okey, kalau lapar apa nak kena buat? Pergi makan. Kena pergi makan kan? Nak masak tak? Betul, kena. Kena masak kan? Tetapi kenapa restoran diwujudkan? Tak ada masa. Boleh? Kenapa restoran itu diwujudkan? Ke restoran itu diwujudkan suka je? Boleh jawab tak soalan tu? Ni assignment ni korang ni kena jawab tau. Tak ada masa. Sorry? Tak ada masa, tak kerti masak. Yes. Restoran tu diwujudkan bagi orang yang tak kerti masak, orang yang kerja masa. Korang kalau bangun tidur lapar, ada masa ke nak masak nasi lemak kat rumah? Tak ada masa kan? Tak ada. Entrepreneur restoran kedai makan, kita akan masak nasi lemak. Nasi lemak kan nak masak sambal, nak masak nasi, nak telur rebus, nak kopi telur lah, macam-macam, nak goreng telur lah, goreng ayam. Korang ada masa tak nak benda tu? Ada masa tak? Tak ada masa kan? So, korang lapar nak datang kedai makan. Itulah benda yang kita orang selesaikan. Itulah nama perniagaan. Di mana ada manusia, di situ ada masalah. Tu earphone kat kepala tu, kenapa kena pakai? Kalau tak pakai tu tak boleh. Ada masalah tak kalau tak pakai? Kenapa dicipta? Itulah perniagaan. Tudung tu, scarf tu, kenapa diwujudkan? Untuk tutup aurat kan? You boleh tenun tak sendiri? Tak boleh kan? Kena belilah. Orang tu dia menyelesaikan masalah tak? Betul. Kalau dia menyelesaikan masalah, dia telah memberi manfaat kepada orang. Itulah tujuan you hidup dalam dunia ni. Saya menjawab soalan? Ya, menjawab. Sangat. Okey, seterusnya, apakah rancangan Tuan untuk masa hadapan? Diri Tuan sendiri dan juga restoran Cita Rasa Azizah tu. Okey, Cita Rasa Azizah tu, Perancangan saya dalam tahun ini, saya memerlukan pekerja
melebihi 30 orang termasuk bahagian administration. So saya nak syarikat saya lebih besar, lebih ramai pekerja supaya saya boleh memberi rezeki kepada orang yang bekerja dalam syarikat saya. Kita akan kongsikan rezeki saya sama-sama. So saya tak nak makan seorang. So bila lagi banyak saya bagi rezeki kat dalam syarikat, lebih berkembanglah syarikat tu. Sebab kita bekerja bukan nak ambil bayar gaji semata. Kita akan bagi rezeki tu, kita akan kongsi dan kita dapatkan knowledge orang muda. Sebab saya dah tua, so saya perlukan knowledge orang muda untuk kembangkan lagi bisnes saya. Contohnya kalau saya boleh jual nasi lemak, apa lagi yang saya boleh jual selain nasi lemak? So kena dengar pandangan-pandangan daripada anak muda. So mungkin bila kita kembang mesti kita akan bergantung kepada target syarikat kan. Akan achieve dalam 3 juta setahun. Okey, seterusnya apakah ciri-ciri yang Tuan Syairan rasa perlu ada dalam diri seorang usahawan? Ciri-ciri dia, okey. Ciri-ciri dia kena ada big why yang sangat besar. Kalau big why dia kecil-kecil, janganlah jadi entrepreneur. Buang masa je, jadi makan gaji lah sampai mati. Okey. Lepas tu kalau mentality dia pekerja, jangan jadi entrepreneur. Contohnya kan, mentality pekerja tu adalah aku masuk kerja pukul 8, balik pukul 5. Tak payahlah jadi entrepreneur Kalau otak mentality entrepreneur dia masuk pukul 8, dia balik pukul 11 malam, tu otak dia. Kalau nak jadi entrepreneur lah. Lepas tu dia kena fikir macam mana dia nak bantu orang. Jangan fikir macam mana dia nak kau keuntungan. Sebab Allah dah bagi tahu kalau kau sibuk kekayaan tak akan datang kat kau. Tetapi kalau kau sibuk nak beri manfaat atau nak membantu orang lain, insya-Allah rezeki tu akan datang berlimpah ruah. Itu saja mentality untuk jadi entrepreneur, kena sentiasa membantu ke orang kat luar. Sama ada pekerja, sama ada customer, kita kena fikir. Kalau fikir dia untuk diri saja, jangan, tak boleh lah. Sebab kita jadi entrepreneur, jangan bekerja seorang. Itu nasihat saya. Nak jadi entrepreneur, jangan kerja seorang-seorang. You takkan grow kalau you kerja seorang-seorang. You perlukan team untuk bangunkan you punya hala tuju. Satu, nak jadi entrepreneur kena ada hala tuju. Kalau kerja semata-mata kerja, tak tahu apa benda yang kau nak buat, janganlah buat. Sebab kita kerja ni memang ada matlamat lah nak kena capai. Itu saya punya advice. Okay, dah termasuk juga. Okay, tapi ni kita nak lagi dalam lagi. Apakah soalan akhir? Apakah nasihat Tuan untuk mereka yang ingin menceburi bidang usahawan tapi specifically dalam bidang F&B? Okay, pertama kalau kau nak niaga dalam F&B, make sure lah kena ada knowledge pasal makanan. Janganlah orang tu jual teh, kopi, kau pun nak buka kedai kopi, tilas, tabak. Tak boleh Kalau kau nak jual nasi lemak, kau upah orang, tak boleh, salah. Untuk F&B, kita kena ada knowledge dalam diri sendiri. Contohlah kita try dulu buat nasi lemak. Nasi lemak nak macam mana nak masak, dia punya sambal tu macam mana masak. Lepas tu pergi bagi orang rasa, okey ke tak okey. Kalau benda tu rasanya okey, orang cakap sedap, boleh jual tak? Boleh jual, baru kita boleh berlangkah seterusnya untuk jadi entrepreneur. Tapi kalau kita buat nasi lemak, lepas tu tak sedap, lepas tu nak niaga. Yang lingkup bisnes kau, dek. Jangan macam tu. Buat testimoni dulu, pergi kasih orang rasa. Nak buat teh ke, nak buat apa benda produk, bagi orang rasa. Kena invest benda tu. Kalau rasanya boleh jual, baru kita teruskan nak buat bisnes ke tidak. Tapi kalau kita just suka-suka, aku ada duit, tapi aku nak buat kedai makan, apa susah? Ambil je orang. Jangan. Mesti kata kalau tukang masak tu kelab ke, pensan ke, lari ke, siapa yang nak masak? Kau juga nak kena masak kan? So saya nasihatkan, kena ada sedikit knowledge. Bila dah ada knowledge, tak adalah orang tipu. Misal kata orang tu masak nasi lemak cincin-cincin ni, kena pakai ni cik, kena pakai ni bos ni pakai ni. Kita pun ya je. Tapi bila kita dah ada knowledge pakai ni, kenapa nak kena macam ni? Kenapa nak kena macam ni? Kan boleh macam ni, boleh cut cost. So chef pun tak boleh tipu kita. Macam itulah. Untuk jadi entrepreneur kena ada ilmu.
dalam bidang F&B itulah sendiri. Jangan just ada duit, kita nak buat. Jangan banyak idea je macam mana. Okay, kau buat ni. Hari ni aku nak buat nasi dagang. Besok aku nak buat nasi biryani Chef Amar. Esok nak buat ni. Cakap boleh tapi tak ada knowledge. Janganlah macam tu, tak bagus. Idea boleh tapi tak ada praktikal, janganlah. Sebab kita senang ditipu nanti. Itu je. Okay, jadi dengan setelah itu soalan terakhir, jadi kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Tuan sebab sanggup meluangkan masa Tuan yang mana kami tahu sangat-sangat berharga bagi seorang usahawan. Okay, jadi kami doakan Saya ada soalan. Saya ada soalan untuk you, saya punya Zoom ni. Okay. Korang ni belajar entrepreneur untuk jadi entrepreneur ke? Kami sebenarnya bahagian pengkomputeran. Tapi kami belajar juga entrepreneurship sebab macam yang Tuan kata lah, macam ada orang dia hidup dia nak makan gaji, tapi ada orang dia hidup dia nak invest to the society. So komputeran pun ada juga orang yang nak buka entrepreneur dia orang sendiri dan sebagainya lah. Jadi kami belajar juga. Soalan saya, adakah bahagian pengkomputeran ini membantu masalah orang di luar? Ya, sangat. Dosa tak kalau you all tak bantu diorang? Dosa lah kot, berdosa jika anggap benda tu tanam kat dalam diri. Kalau you nak jadi entrepreneur, kalau aku tahu buat benda ni tapi aku tak bagi knowledge kat luar sana, berdosa aku tidak mengajar dia orang tahu benda tu. Nanti jangan kat kubur aku ditanya. Sebab saya kalau saya tahu dia orang tak tahu, you all kena bagi tahu. Itu entrepreneur punya mindset. Sebab kita bukannya nak meraup keuntungan semata-mata, tetapi kita kena selalu share knowledge ke orang sedikit demi sedikit. Untuk bahagian komputeran ni, banyak je orang buta IT tapi dia orang tak kerti nak guna. So macam mana nak educate orang? Macam mana nak educate orang tu menyelesaikan masalah orang tu, itu adalah business. Seterusnya business adalah bila you dapat selesaikan masalah orang tu. Boleh faham tak? Boleh, insyaAllah. Kadang-kadang kat kepala ni pun you tak bagi tahu ke orang. Kalau you bagi tahu orang, aku pun tahu nama dia headphone, aku ingat earphone. Dia knowledge aku. Ni speaker ni apa nama? Bagi tahu knowledge kat diorang. Itu knowledge je. Itu adalah basic knowledge yang bagi. Kalau you selalu practical benda tu, lama-lama you akan belajar diri you macam mana jadi entrepreneur yang bagus. Sebab entrepreneur yang bagus adalah selalu bagi share ke orang. Okay? Okay. Lepas tu tak ke pecah sikit kepala tak. Okay, ada soalan lagi tak nak tanya? Tak ada dah. Korang ada apa-apa lagi? Tanya soalan ke? Apa tanya je. Sebab saya punya task untuk soalan ni senang. Saya punya soalan susah. Okay, saya bukan saya seorang yang pergi Google tak, saya pergi belajar. Pergi belajar, yuran yang agak mahal jugalah benda ni. Sebab kalau saya tak praktikalkan benda ni, pergi belajar saya tak tahu benda-benda ni. Sebab tu saya boleh cakap benda ni. Saya dulu seorang yang pendiam, tak kena cakap, jumpa orang tak nak telefon orang. Tapi bila saya diketuk dengan mentor saya, dia bagi tahu dalam hidup ni kalau kau malu, kau tak bagi manfaat, kau mati merepotlah kat kubur tu. Tapi bila kau sedarkan diri, whatever you apa kat diri you pun, ada kekurangan pun, you adalah tetap ada special yang Allah ciptakan dalam diri you. So jangan malu jadi hidup, jangan malu dengan diri you. So saya jadi macam ni pun saya bersyukur sebab dulu kalau nak buka kamera ni pun saya takut. Nak live lagi lah, apa lagi kan. Nak bercakap bebel, nak nasihat orang lagi lah, memang tak gerti. Tapi bila saya fikir hidup ni kena sentiasa memberi manfaat, kena bagi knowledge, saya dah macam berani. Kalau nak kata saya macam ni ke macam tu, apalah, tu kata kau lah, tu hak korang kan. Tapi saya, selagi saya boleh bercakap, share ilmu, saya akan share ilmu. Itu saya punya
big why saya juga. Saya akan sentiasa bagi ilmu knowledge apa yang saya tahu. Selagi saya berhidup, saya akan bagi tahu apa yang saya tahu. Kalau saya tak tahu, saya cakap tak tahu. Okay? Okay. Okay. Terima kasih Tuan. Kami doakan semoga cita rasa Azizah terus berkembang maju. Apa yang Tuan impikan, Allah kurniakan. Jadi, Amin. amin. Okay, sebelum kita tutup, boleh tak nak ambil gambar sikit? Boleh. Okay. Alright. 1, 2, 3. Okay. Alright. So, tak ada masalah lagi kan? So, korang nak buat assignment nanti kan? Itu je kot. Janganlah gugup, saya tahu dah awak nervous. Kalau nervous tak ada soalan nak tanya tau, pening. Jadi kalau macam, alah menyesal nak tanya soalan, menyesal tanya. Dia kena sempoi-sempoi je. Kalau ada sempoi boleh ada soalan nak tanya. So, ada apa lagi ke? InsyaAllah tak ada dah. Saya minta maaf sebab saya tak punctual pukul 3 tadi sebab saya ada emergency delivery. Tak betul, kami pun secara macam tiba-tiba. Terima kasih banyak-banyak sebab entertain. Tunggu sebab jenis saya sebenarnya yang kenapa nak tunggu lama kalau boleh buat hari ni, macam tu. Kalau saya boleh hari ni, kalau saya boleh kaya hari ni, saya nak kaya hari ni. Kenapa nak kaya minggu depan? Lepas tu saya macam, saya sorry lah, saya dengan Syikin tu saya macam, kenapa you tak nak cakap, kenapa orang lain kena cakap? Saya macam tu. Oh tak, Syikin tu dia kawan saya. Saya macam, Syikin ada tak kau kenal siapa-siapa ni. Lepas tu dia pun, kejap. Lepas tu dia pun try. Weh, ni okey dia okey ni. So Syikin tu dia tak satu grup pun, dia tolong saya. Dia terasa saya minta maaf. Saya punya perangai memang saya kuat-kuat sikit. Kenapa you nak buat saya? Apa nak tengok orang lain lah. Apalah kalau dia tak dalam projek ni dia tak terlibat, tak apalah. Orang yang berhak lah patutnya menanya saya direct macam tu. Kan dia tadi makan saya tadi. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? InsyaAllah tak ada dah. Kalau apa-apa soalan nak tanya ke dalam WhatsApp, just terus tanya je. Nanti saya akan buat voice note lah nanti. Saya malah nak tanya. Okay. Saja yang lain-lain tak tanya, you seorang yang tanya, yang lain semua senyap je. Tak ada kan. Kalau saya tanya balik korang. Tak ada soalan. Okey, saya itu sajalah. Tak ada apa-apa lagi nak tanya sebab korang buat komputer, saya tak ada idea nak tanya apa-apa. Okay. Okay, Thank you for the Tuan. time, Tuan. Okey, sama. 600 meters. Okay. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Buka. Ya, terima kasih. Okey, saya sama kita. Okay. Alright. Dadah, Tuan. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Okay, kita ada 2 minit lagi. Kita nak bincang bila untuk apa-apa semua ni? Esok ke bila? Esok. Boleh esok. Esok. Esok kan? Bila? Malam Pagi Malam. 11 kan? Berapa korang okey? Sama kot hari tu. Macam hari tu. Pas terawih. Kan? Boleh? Okey lah. Okay. Alright. Mantap Mantap. Okay. Thank you. Okay. Thank you korang. Okay, thank you korang. Okay. Ya. Live dulu Bye-bye. lah. Okay. Baik. Saya pun leave juga ya. Saya pun. Terima kasih. Okay.